Jepun sememangnya terkenal dengan game show TV melampau yang mana meletakkan para peserta dalam bahaya dari segi fizikal dan psikologi untuk memberikan pengalaman tontonan yang unik kepada para penonton. Pada lewat 90-an awal tahun 2000-an, siaran yang dipercayai ramai sebagai contoh yang paling radikal dan dahsyat disiarkan di rangkaian berpekalan di Tokyo yang dipanggil Nippon TV. Rancangan tersebut berjudul Susuno Depot Shonen dan ia terdiri daripada siaran langsung dalam sebuah bilik. Di dalam bilik tersebut terdapat timbunan sampul surat, sebuah rak majalah, air, pembakar gas dan seorang lelaki yang diarahkan untuk menjalani salah satu perjalanan ketahanan yang paling dahsyat yang pernah disiarkan. Lelaki tersebut adalah seorang pelawak yang terdesak dan inginkan kemasyhuran bernama Nasubi. Pada Januari tahun 1998, Nasubi dipilih secara undian daripada kira-kira 20 pemohon untuk sebuah pertandingan yang dikenal sebagai Life of Prizes. Selepas terpilih, Nasubi diiringi ke sebuah ruang yang kira-kira berkeluasan 4 studio di mana dia diarahkan untuk memulakan permainan tanpa apa-apa termasuklah pakaiannya. Untuk menyediakan dirinya dengan pakaian, makanan atau apa-apa cara hiburan semasa dia berada di bilik, Nasubi mesti mendapatkan dengan memenangi melalui peraduan. Peraduan tersebut boleh ditemui dalam majalah di mana dia boleh menyertai dengan menghantar permohonan melalui sampul surat yang disediakan. Ini adalah tujuan permainan ini di mana Nasubi perlu bertahan semata-mata dengan hadiah peraduannya. Apabila hadiah kemenangannya Nasubi mencapai nilai wang sebanyak 1 juta yen atau kira-kira 40,000, dia diisytiharkan sebagai pemenang dan dibenarkan keluar dari bilik itu untuk meneruskan hidupnya dan menikmati status selebriti yang baru dibina. Sebaik saja ditinggalkan sendirian, perkara pertama yang menjadi keutamaan Nasubi adalah untuk menutup dirinya. Peraduan pertama yang disertai dalam episod pertama adalah untuk mendapatkan apron. Bukan sahaja dia tidak memenangi apron, malah sepanjang 15 bulan tinggal di dalam bilik tersebut, Nasubi kekal bogel. Kebanyakannya masanya dalam bulan pertama digunakan untuk menghantar 5,768 permohonan peraduan. Ketika menunggu untuk mengetahui sama ada dia memenangi hadiah pertamanya, Nasubi melalui pelbagai cabaran yang menyeksakannya. Dia menjawab panggilan telefon yang tersalah nombor dan pada suatu petang yang mengecewakan selepas beberapa hari tanpa makanan, seorang penghantar makanan ramen tersalah rumah dan mengetuk pintu bilik Nasubi. Namun selepas beberapa hari menunggu dan menjadi tersangat lapar, dia akhirnya memenangi peraduan pertamanya iaitu 12 cawan jeli dan memakannya serta merta. Hadiah kedua ialah 5 kilogram beras. Malangnya dia menyedari bahawa dia tidak mempunyai periuk untuk memasaknya. Setelah gagal makan beras mentah, Nasubi mendapati dia boleh memasak nasi dalam bekas jeli tersebut dengan meletakkannya berhampiran dengan pembakar. Untuk bulan Februari, Nasubi terus memenangi hadiah iaitu 1,000 yen, sabun badan dan spaghetti tin. Namun menyedari dia tidak mempunyai pembuka tin. Walaupun memenangi hadiah yang tidak mempunyai nilai praktikal, Nasubi kelihatan bersyukur dengan apa yang diperolehinya dan tak dapat dinafikan dengan masa yang dihabiskan olehnya sehari-hari untuk mengisi borang peraduan. Apa yang membuatkan Nasubi teruja adalah apabila ada orang mengetuk pintu biliknya. Sudah tentu keperluan asas untuk terus hidup diperlukan, jadi makanan diperlukan. Jadi makanan adalah sangat penting. Namun semakin tinggi nilai hadiah, semakin cepat Nasubi mencapai sasaran 1 juta yen. Akan tetapi, untuk mencapai sasaran ini mengambil masa yang sangat lama. Untuk memperoleh separuh daripada nilai tersebut, Nasubi mengambil masa 6 bulan dan menyertai 38,000 peraduan. Dalam tempoh ini, antara hadiah yang ketara termasuklah sebuah basikal yang mana keterujaannya hilang selepas menyedari basikal tersebut ada nilai praktikal dalam bilik yang kecil itu. Nasubi menaiki basikal tersebut dan kemudian tidak lagi. Dia juga memenangi hadiah berupa pakaian pertama dalam 6 bulan iaitu seluar dalam namun ia tidak muat. Hadiah-hadiah lain termasuklah patung anjing laut yang diberi nama Binasu dan menjadi rakan Nasubi. Sebuah TV 14 inci tanpa antena bermakna dia tidak boleh menontonnya dan berserta ubat gigi yang membolehkan dia memboros gigi untuk pertama kalinya. Menjelang tempoh 6 bulan, rancangan ini menjadi sangat popular dan pihak media tempatan menemui lokasi bilik yang didiami Nasubi. Oleh itu, pihak penerbit mengejutkan Nasubi di tengah malam dan menutup matanya lalu diiringi ke bilik lain yang hampir serupa. Sebelum kejadian ini, A Life of Prizes disiarkan pada malam Ahad dan disunting kepada ringkasan hingguan berdurasi 10 minit. Namun selepas lokasi bilik ditukar, pihak penerbit menawarkan alternatif berupa live stream mengikut Nasubi ke setiap masa menggunakan joystick bagi menutup alat sulitnya. Seperti yang dapat dilihat, kualiti live stream agak teruk tetapi perlu diingatkan bahawa ia berlaku pada hujung tahun 1990-an. Nasubi mengambil masa 3 bulan lagi untuk memperoleh 2/3 daripada sasaran 1 juta yen dan sepanjang bulan Ogos, September dan Oktober, Nasubi telah menghantar tambahan 17,000 penyertaan peraduan. Antara hadiah menarik dimenangi adalah buah tembikai, tiket untuk menonton Spike the Movie dan pemain VHS yang boleh dimainkan menggunakan TV yang dimenangi beberapa bulan lepas.
Selepas kemenangan yang mahal ini, Nasubi dibelenggu dengan nasib malang sehinggakan dia tidak memenangi apa-apa hadiah selama seminggu. Dalam satu tempoh drastik, Nasubi kehabisan makanan sepenuhnya. Dilaporkan bahawa pihak media lain telah mengetahui lokasi bilik Nasubi. Bagi mengelakkan berhadapan dengan risiko rancangan tergendala dan khawatir Nasubi mengetahui video-video disiarkan, pihak penerbit memilih untuk memindahkan ke lokasi yang baru tapi 100% menyamai biliknya yang lama. Dan lokasi baru ini terbukti memberikan nasib yang baik kepada Nasubi apabila dia memenangi hadiah berharga bermaksud sebuah konsol PlayStation yang mana dia bermain selama 4 hari tanpa henti. Namun, Nasubi berhenti daripada bermain selepas menyedari ia adalah satu gangguan kepadanya untuk mengisi penyertaan peraduannya. Pada bulan Disember, Nasubi memenangi sebuah hadiah yang sangat mahal berupa satu set tayar kenderaan, voucher hadiah bernilai 10,000 yen dan satu beg beras kecil yang membuatkan sasaran 1 juta yen tercapai. Dan selepas 355 hari berturut-turut tanpa melakukan apa-apa melainkan makan apa yang ada, termasuklah makanan anjing ketika ketiadaan makanan lain. Membuka pintu apabila diketuk dan yang paling penting iaitu mengisi borang peraduan. Nasubi akhirnya memenangi permainan ini. Ketika itu, rancangan ini mencecah 17 juta tontonan dan untuk perbandingan episod Game of Thrones yang paling banyak ditonton adalah 16.5 juta penonton. Orang Jepun sangat menyukai rancangan ini dan pihak penerbit mengauk keuntungan yang tersangat banyak dan tanggapan untuk menamatkan masih lagi tidak masuk akal. Pihak penerbit sekali lagi mengejutkan Nasubi di tengah malam dengan mengumumkan bahawa dia memenangi pertandingan itu. Mereka mengembalikan pakaian tetapi Nasubi telah lama tidak memakai apa-apa membuatkan dia menyedari bahawa dia mempunyai rasa tidak suka kepada pakaian dan memberitahu bahawa ia membuatkannya gatal. Walaupun Nasubi beranggapan bahawa rancangan tersebut telah tamat dan lawatannya ke Carnival di Korea Selatan merupakan percutian bagi merayakan kerja kerasnya, dia tidak mengetahui bahawa pihak penerbit belum berniat untuk membenarkannya pulang. Ketika masih di Korea Selatan, mata Nasubi ditutup sekali lagi dan dibawa ke bilik keempat yang terdiri daripada perkakas yang sama iaitu rak majalah, timbunan sampul surat dan kamus Korea Jepun. Walaupun tidak tahu berbahasa Korea, Nasubi diarahkan untuk mula mengisi penyertaan peraduan dengan bantuan kamus yang disediakan. Sasaran barunya adalah untuk memperoleh nilai hadiah yang bersamaan dengan tiket penerbangan untuk pulang ke Tokyo. Tiket yang diperoleh hanyalah kelas ekonomi dan selepas menterjemah selama serta menyertai hampir 7,000 peraduan, Nasubi berjaya mencapai sasaran hanya dalam 2 bulan sahaja. Namun semua ini berlaku dengan begitu pantas. Jadi pihak penerbit mengarahkannya untuk mencapai sasaran tambahan 9,000 yen untuk menaik taraf tiketnya kepada kelas perniagaan dan Nasubi mencapainya dengan memenangi 2 beg daun teh yang sangat mahal dan jarang ditemui. Pihak penerbit masih tidak berpuas hati, jadi mereka mengarahkan Nasubi untuk sekali lagi menaik taraf tiketnya kepada kelas atasan. Bagi Nasubi yang telah melakukan perkara ini selama lebih daripada setahun, ia menjadi satu perkara mudah dan dia sekali lagi memenangi hadiah mahal berupa bingkai gambar dibuat daripada kulit musang serta seekor sotong gurita hidup. Ini membuatkannya berjaya menaik taraf tiket penerbangan pulang ke Tokyo. Akhirnya pihak penerbit menutup mata Nasubi dan membawanya ke bilik terakhir. Tanpa pengetahuannya, dia bukan dibawa ke bilik seperti sebelumnya tetapi ke dalam sebuah kotak yang mana terletak di sebuah studio siaran langsung yang penuh dengan para penonton. Sebaik saja Nasubi ditinggalkan berseorangan, tabiatnya kembali di mana dia dengan pantas membuka semua pakaiannya. Selepas kiraan yang dramatik, dinding bilik ini dijatuhkan dan para penonton bertepuk tangan sambil menjerit riuh. Riak wajah Nasubi yang terkejut dengan perkara itu sangat menyedihkan. Di saat itu, Nasubi telah menjalani kehidupan selama 15 bulan tanpa bercakap dengan orang lain. Dia menyertai 75,000 peraduan majalah bersamaan dengan 1,250 peraduan setiap minggu dan hampir 200 peraduan setiap hari. Nasubi mengambil masa beberapa minit untuk memahami apa yang berlaku di sekelilingnya. Tidak siapa yang tahu apa yang bermain di fikiran Nasubi ketika itu, melainkan dirinya sendiri. Rancangan Susuno Denpo Shonen diteruskan untuk 3 kali eksperimen ketahanan sebelum dibatalkan pada tahun 2002 kerana sifat kandungan yang berupa penyesaan. Beberapa pertandingan lain termasuk menghendaki para peserta untuk hitchhike di seluruh Afrika, membina rakit di sebuah pulau terpencil dan mengampukannya pulang ke Tokyo dan akhirnya duduk di dalam ruangan gelap gulita yang mana peserta diberikan cahaya dan makanan hanya apabila pasukan baseball kegemaran mereka memenangi perlawanan. Walaupun kebanyakan orang di luar Jepun tidak begitu mengenali Nasubi atau Lestri yang baru ini, namun reputasi Jepun untuk menjaga realiti kejamnya telah diakui secara meluas dan sering ditiru oleh media barat. Jadi, persoalan yang bermain di minda ramai para pembaca Illuminasi.com sudah tentunya adalah apa yang terjadi kepada Nasubi kan? Adakah dia mencapai kemasyhuran dan kekayaan yang dijanjikan untuk ketahanannya yang luar biasa? Jawapannya adalah ya dan tidak. Jurnal pengalamannya yang diterbitkan dan mencapai status bestseller dan walaupun tidak menjadi pelawak terkenal di dunia dan idaminya, dia berjaya mendapat kejayaan kecil dalam lakonan televisyen dan filem. Namun tak dapat dinafikan rancangan ini telah memberikan kesan psikologi kepada Nasubi disebabkan dia menghabiskan masa 15 bulan terancam bogel
Nasubi dilaporkan mengalami kesukaran memakai pakaian selepas pulang ke rumah dan hidup bersendirian membuatkan kemahiran sosialnya merosot dengan teruk. Dia mendapati bahawa banyak pesona komedi dan kebolehan sosialnya hilang, membuatkan dirinya berasa janggal dan malu.